لا النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. Saud. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terlebih aula situ, memandikan perempuan segala kerabatnya, memandikan mayat perempuan tadi segala kerabat yang perempuan, mana cari al-keluarga dia yang perempuan. Misalnya seperti anaknya, anak perempuan memandikan ibu dia meninggal, dan sepupunya yang perempuan, maka mereka itu didahulukan daripada suami. Nak kira suami lebih rapat tak? Dan bab ni suruh yang memandikan anak dia yang perempuan atau sepupu dia yang perempuan, didahulukan daripada suami. Dan iaitu yang mempunyai mahramiyah, yang mempunyai iaitu yang haram nikah antaranya. Jikalau kita takdirkan laki-laki, mana kalau takdirkan laki-laki dia tak boleh nikah lah, maknanya di kalangan keluarga dia tadi, tidak harus berkahwin dengan dia. Dan jikalau ada ia haid sekalipun, walaupun mana yang memandikan tadi perempuan tadi, anak dia yang perempuan, mana sepupu dia yang perempuan, umpamanya dalam keadaan dia uzur, boleh tak dimandikan? Boleh. Kerana bahawasanya mereka itu terlebih kasih sayang, ya. Kemudian maka yang mempunyai walak, iaitu yang memerdekakan, mana dia punya sayyidah, ya, penghulu perempuan. Kemudian maka mahramnya dengan susuan. Jadi mahram tadi mahram dengan apa? Nasab, keturunan. Ini mahram dengan radha'ah, dengan susuan. Dan kemudian yang berambil-ambilan, mana mahram dengan berambil-ambilan, itu ambil-ambilan musakharah, iaitulah menantu dan mertua. Jadi makna kalau tak ada juga, carilah menantu dia yang perempuan, ya, memandikan dia. Anak, tak ada anak, sepupu, tak ada sepupu jadi mahram. Tak ada juga, cari maknanya menantu yang perempuan, mandikan mayat perempuan tu. Kemudian maka segala perempuan yang halal, kemudian baru pergi pada perempuan yang asing, perempuan yang tak ada kena-mengena, maknanya nasab, keturunan, dan maknanya musaharah, dan tidak kena dengan radha'ah dan susuan. Kemudian maka suami di ujung ni kan. Dah tak ada perempuan, tak ada anak, tak ada sepupu, tak ada saudara perempuan dia, tak ada lagi maknanya orang yang perempuan lain asing dah tak ada dah, baru dah suami di ujung, ya. Pak suami kan sengaja suka sini mati nak nikah lain. Kan? Tukang ngai suami dan tu orang lelaki macam ada peluang aku nak nikah lain. Jadi dia punya kasih sayang kurang sangat, ya. Tapi kalau anak dia memang kuat dengan susuan habis, maka kemudian baru suami, ya. Kemudian maka segala laki-laki yang mahram, barulah pergi pada lelaki. Tak ada jugalah perempuan, semua tak ada. Laki tinggal cari suami, suami pun dah tinggal, suami pun dah balik dulu, dah meninggal, baru dah cari mahram lain, ahli keluarga dia, adik-beradik dia yang laki-laki, ya. Seperti tertib pada sembahyang mereka itu. Maka jikalau berbantah oleh dua orang yang bersamaan, ya, seperti dua susuan atau dua isteri dia, kan, dua susuan, maka dibuang undi antara keduanya. Ada anak dua-dua perempuan ni, ya, dua-dua nak mandikan kesalahan ni, kan, sama taraf lah. Atau susuan radha'ah dia tadi nak memandikan mayat perempuan tadi, maka ketika itu dibuang undi, ya, ada
mana pemilihan undi, tapi tanpa pilihan raya. Undi lah ambil Didi ke apa, tarik siapa yang panjang pergi masuk pergi mandi kan. Jadi sangat susun macam tu. Habis tu. Bermula syarat orang yang didahulukan pada memandikan mayat itu 6 perkara. Pertama, hendaklah ia merdeka, mana keluar dia tak termasuk hamba. Yang kedua, hendaklah ada ia Islam. Ya, maka orang kafir tak dibenarkan mandi. Tapi kalau dimandikan sah tak? Dimandikan sah. Ya. Sebab apa? Sebab mandi dimasukkan dalam babul turuk atau babul izalah. Dia tak perlu kepada niat. Kalau semayang dia tak boleh. Sebab semayang boleh niat. Bila niat, orang kafir, al-kafir laisa min ahli niyah. Orang kafir dia bukan ahli niat. Mana niat dia syarak tak iktiraf. Ya, al-kafir laisa min ahli niyah. Ada pun benda yang tak berajak pada niat dalam bab menanggalkan najis, maka ulama masukkan di sini mandi termasuk dalam babul izalah atau dalam babul turuk, tak perlu pada niat. Adapun wuduk tak boleh, wuduk kena niat. Itu ulama dah bagikan mana dalam bab niat atau bab izalah. Kalau bab niat dia kena, kalau bab amal dengan bab izalah. Kalau bab amal dia kena niat, inamal a'malu bin niat, semua amal tu sah dengan niat. Maka al-kafir laisa min ahli niyah. Yang ketiga, jangan ada berseteru. Ya, dia ni berseteru sampai ke mati dia bergaduh. Tiba-tiba suruh orang tu mandi, yang selam dalam kolam. Ya, orang pada mati yang selam kawan nyanyi kawan ni. Atau dibuat tak sempurna lah, cincai-cincai dia. Ya, jangan cari orang yang rapat. Keempat, jangan ada kanak-kanak. Ya, kanak-kanak jangan dibenarkan, dia tak sah mandi. Kelima, jangan ada yang fasik. Fasik orang mengerjakan dosa yang besar, minum arak, judi, tak sembahyang, semua fasik. Atau mengekalkan dosa yang kecil, fasik. Cari yang adil lah. Maka jangan ada ia membunuh bagi mayat. Jikalau bunuh itu dengan sebenar sekalipun. Jadi jangan yang memandikan orang yang membunuh mayat. Bunuh tak sebenar, dia bergaduh, dibunuh. Lepas tu dia nak kerja mandikan, jangan bagi. Atau bunuh yang sebenar, dia kerja pancung kepala orang. Kerja dia pancung kepala, tiba-tiba kena yang dia pancung tu, kena orang yang dia nak mandikan. Tak bagi orang lain mandikan. Kau tengok hukum pancung ya, oh cantik tu, nak tentuk habis. Ini nak bunuh orang perkara tu, kerja, oh seksa orang kerja ni. Pancung sekali, sup hilang tu, oh pelentuk tu balik tu. Islam dia cari jalan yang terbaik macam ni. Dan yang memandikan itu akan sahya perempuan itu ialah tuannya. Ya, tuannya jua. Dan jika ada sahya itu mukatab, ya, mana tuan dia panggil mukti lah, orang yang memerdekakan dia itu. Sayyid. Atau kalau perempuan sayyidah, ya tuan perempuan dia mandikan akan dia. Dan kalau ada ia mukatab, mana hamba yang sudah diakad kitabah oleh tuan dia, mana antahur, engkau merdeka bila engkau bayar 2,000, maka dia membayar 2,000, dia merdeka. Sementara dia belum bayar tu, dia dalam maknanya hamba mukatabah, hamba yang telah dikitabkan untuk merdeka. Adapun hamba kinni, ya, hamba yang tetap tu tak diakad, itu lain. Atau hamba ummul walad, ya, ummu man ibu bagi anak yang dia pakai oleh suami, dia panggil ummul walad. Atau mudabbar, sudah diangkat tadbir dengan tuan dia. Jika tiada ia bersuaminya, ya, dan tiada dalam iddah atau di dalam istibra. Dalam iddah, kalau di dalam merdeka panggil iddah lain. Kalau istibra di dalam suami, dalam tuan yang lain. Jadi hamba ni kalau kita beli seorang hamba perempuan, maka dia kena istibra, ya, sekali hid, sebab takut ikhtilat. Kalau ada benda yang pada dia pakai oleh tuan yang dahulu, dia guna istibra. Kalau kita iddah. Dan tiada pula ia mushtarikah, mana yang bersekutu, ya, hamba yang bersekutu pada memilik dia, ya. Maka kalau satu tuan dalam merdekakan, nak tu timbul pula hamba, dia panggil hamba muba'ad. Hamba muba'ad mana hamba yang dua tuan, ya, yang disekutukan, mushtarakah atau mushtarikah. Bersekutu memilih ia antara dua orang, dan dua-dua ni tidak lagi mengakadkan akan pemerdekaan. Kalau seorang akad merdeka, terpanggil muba'ad, ya. Dan tiada pula muba'ad, ni seorang, dua tuan,
satu hamba dimiliki oleh dua tuan. Satu tuan dah merdeka kan. Dia kata hak milik saya merdeka. Dia 6 bulan dia merdeka, 6 bulan dia hamba. Itu hamba muba'at mungkin. Maka jika ada sahaya itu seperti demikian, nasai tertegah tuannya memandikan dia. Ya. Itu kena macam orang lain jugalah. Dan tiada harus memandikan tuannya, dan tiada harus memandikan tuannya lagi kerana berpindah milik saya itu kepada warisnya apabila keadaan dia tadi muba'at, ya, ataupun dalam keadaan dia hamba yang di dalam istibra' mana itu semua tu mandikan oleh ahli keluarga dia. Bermula orang kafir itu terlebih sebenar memandikan kerabatnya yang kafir dan mengkapankan dan menanamkan dia. Ya. Itu kalau urusan mana kita nak uruskan lah. Kalau sekiranya dia buat cara dia tu, dia sama dia je lah. Kerana firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Jadi mereka yang kufur itu, dia mengurus mereka, awliya mereka antara mereka lah. Dan segala mereka itu yang kafir, mereka setengah memerintahkan setengahnya. Mana urusan dia setengah pada dia lah. Dan tiada harus dibubuhkan bau-bauan bagi mayat yang muhrim, mayat yang dalam ihram, ya, muhrim. Kalau mahram, orang yang haram nikah. Ni kadang keliru orang kampung disebut, ni muhrim saya, bukan muhrim. Muhrim orang yang sedang dalam ihram. Orang yang sedang ihram sama ada haji atau umrah dipanggil muhrim. Kalau yang haram nikah dipanggil mahram, sebab dipanggil sumbang mahram. Mana orang yang diharamkan nikah. Ada pun orang dalam ihram dipanggil muhrim. Maka orang dalam ihram sama haji atau umrah, dia tidak boleh memakai bauan. Tiba-tiba dia meninggal, belum ambil ihram, meninggal. Maka jangan dia bubuh bauan kali, hanut ke apa tak dia bubuh. Apabila mati sebelum lagi ia tahallul awal. Kalau dah tahallul awal tak, tapi kalau belum tahallul dalam ihram, maka tak dibenarkan kita membubuhkan mayat itu berbauan. Dan jangan dimasukkan ke dalam air mandi itu kapur, sebab kapur tu ada jenis bauan juga. Dan jangan ditutup kepalanya, sebab orang ihram lelaki-lelaki tak tutup. Dan jangan ditudungkan mukanya kalau perempuan, jika mayat itu perempuan. Dia kekal di macam mana suasana ihram. Dan jangan diambil akan rambutnya, mana jangan diikat di dalam ihram lagi. Dan kuku subuh lah macam ihram, kerana ditinggalkan bekas ihramnya. Ya, kita kekalkan dia atau bekas ihram tu lebih baik, kerana bahawasanya dibangkitkan pada hari kiamat hal keadaannya talbiyah. Masya-Allah. Ya, dia bangun besok dia mengucap labbaik Allahumma labbaik. Makna tahu kan dia mati dalam ihram. Iaitu tamkinkan, ya, mana hajinya. Ya, dia mentamam sudah. Talbiyah, ya, dan mentamamkan akan hajinya dan umrahnya besok. Dan habis makruh jua segala perkara itu. Dan makruh jua segala perkara itu, yakni diambil rambutnya dan kukunya mayat. Jadi tegak atau dua, satu tegak sama tegak tahrim atau tegak karahah. Ini karahah mana makruh, tegak atau dua. Ini makruh diambil dua rambutnya dan kukunya mayat yang ditegakkan menghiasi diri di dalam iddah pula. Dan makruh jua tadi atas tadi haram tak boleh, ya, haram dibubuh pun, haram diambil rambut orang ihram. Dan sini makruh jua segala perkara yang diambil rambut dan kuku. Dengan orang ihram tak boleh, sini pun tak boleh diambil kuku, rambut yang ditegah menghiasi diri dalam iddah wafat. Begitu juga kalau iddah wafat dia tak boleh, tak diambil, kerana sudah hilang sebab terkejut ia dengan matinya. Dan kerana inilah diharuskan mengkapankan dia dalam kain yang perhiasan tak apa, sebab hukum taklifat dekat dia lah. Sebab iddah tu bergantung dengan hukum waktu dia hidup. Sekarang bila dia dah wafat, dia dah mati, dia pun dah wafat, dah mati kan, habis tu. Paslon pada menyatakan perintah kapan dan menanggung akan mayat. Bermula wajib dikapankan orang yang mati itu akan satu kain yang harus dipakai pada waktu hidup. Ya, mana apa jenis kain pakailah. Tapi biasa kita kapan kain putih, yang elok. Daripada sutera. Ya, kalau perempuan boleh pakai sutera. Dan lainnya.
kain cotton, kain sutra ikutlah. Maka harus dikapankan perempuan dan kanak-kanak dan orang yang gila dengan kain sutra dan kain lainnya yang dicelup dengan kumkuma, dengan za'faran dan kesumber celupan bersalahan laki-laki dan khunsa. Mana khunsa muskil? Kalau ke PK diitlak khunsa, mana khunsa muskil? Sebab khunsa ada dua, satu wadih. Kalau wadih dia ada dua alat, dia panggil khunsa. Kalau sekiranya dua alat berperanan, maka dipanggil muskil. Kalau satu saja berperanan, ikut hukum yang berperanan. Kalau berperanan laki-laki, maka hukum dia laki-laki, aurat laki-laki. Kalau berperanan perempuan, maka aurat dia perempuan. Itu kisah khunsa. Tapi dalam kitab, kalau diitlak khunsa, dia pergi mana khunsa muskil. Ya. Bersalahan laki-laki dan khunsa mana khunsa muskil apabila didapat yang lainnya. Haram dikapankan dengan demikian. Kalau kain lain ada, jangan dikapankan dengan kain sutra. Tak boleh, sebab laki-laki tak dibenarkan pakai sutra. Nabi pegang satu emas dan Nabi pegang sutra. Nabi kata hazani haramani ala zukuri ummati. Ini dua ni diharam ditegahkan atas lelaki umatku. Jadi makna lelaki tak boleh pakai sutra. Tak boleh pakai sutra mana? Semua sekali sutra 100% atau 50 ke atas. Kalau bawah 50 tu tak apa. Ya, tapi sutra ni senang kesan. Sebab apa? Persen dia tu mengikut persen harga je ikut persen. Kalau sutra dia banyak, harga dia mahal lagi. Kalau solid semua 100% sutra lagi mahal kan. Jadi akan tunjuk berapa persen. Kalau setakat 20%, 30% tu tak ada hal lagi dia boleh pakai. Sebab tu bukan sutra tulen. Habis. Dan diantibarkan padanya dengan hal orang yang pertengahan, maka daripada kafan tadi yang pertengahan, dan jika daripada orang yang papa, maka dari yang kasar-kasar, maknanya ambil sekadar yang dia mampu lah untuk mengkapankan dia. Kalau dia orang yang ada, mungkin kain tu boleh kain yang muah, itu maknanya mahal sikit. Kalau dia tak ada tu, ambil yang sekadar mampu lah. Dan makruh memahalkan kapan. Kain kapan dia je 2,500 ke. Wah. Buat apa disimpan dalam kubur habis semua kan. Makruh memahalkan kapan kerana disebut pada hadis Rasulullah SAW. Di riwayat Imam Abu Dawud As-Sijistani, jangan kamu mahalkan pada kapan. Kapan cari yang harga biasalah. Dia raja ke sultan ke supa je. Mati semua sumbat dan liang lahat. Maka bahawasanya ditanggalkan dengan bersegera, yakni dicuri orang penggali kubur. Ini pernah berlaku ni. Dia tengok kain, wah ini kain kau jual ni 5,000. Yang malam kan dibongkar balik kubur, dia ambil. Pernah berlaku pada zaman si Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Kerja seorang ni, kerja dia curi kain kapan. Orang mati je, orang dah balik, boleh gali kapan balik. Dia ambil kain tu, dijual. Jadi berlaku tu 1,000 mayat yang diambil, satu orang saja yang kekal menghadap kiblat. Sebab wajib bagi kita menanamkan mayat menghadap kiblat. Jadi pencuri dia tengok semua menghadap kiblat. Bila digali semua dah terbalik. 1,000 orang, seorang dia kekal. Itu menyebabkan terusik takut hati dia. Dia perlu jumpa si Abu Yazid Al-Bustami, saya dia share apa makna masalah ni. Dia kata itulah orang yang tidak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala. Dalam kepala dia, aku nak makan apa, yang dia dah makan tu tak syukur. Malaikat maut diharamkan mengambil nyawa seorang kalau barang ada sebiji rezeki yang telah ditaksis untuk dia belum dimakan. Malaikat maut tu dia ambil tu. Dia ambil nyawa tu, dah habis settle tu, rezeki dia tidak ada setitik air, tidak ada setitik makanan, baru dia boleh ambil, menandakan kuatnya jaminan rezeki. Tapi jaga syaitan dia sekarang kat situ. Syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Mu ibadat mu tu susah pun nak makan macam. Tambah-tambah nak hantar anak mengaji agama, so nak makan pasir. Dia cakap itu murtad tu kan. Jadi batal akidah sebab tak yakin dengan rezeki Allah yang telah dinaskan dalam Quran. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi, mereka rezeki siap dah. Kalau untuk ilmu agama lagi perlu ada khusus, man talabal ilma takaffarallahu birizqi. Siapa menuntut ilmu Allah Ta'ala, Tuhan jamin rezeki. Itu jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ada bukti
Dan memang takkan dapat membuktikan dia ni mati sebab tak makan mengaji agama. Yang makan, yang mati makan banyak, kamu tidak makan. Ya. Perut ulat-ulat jalan. Habis. Jadi maknanya takut orang curi tadi pakai kapal biasa je lah. Ya. Dulu pun ada dengar cerita lah kan. Orang Cina ni bila dia matikan ni kapal dia masuk dalam tong tu duit betul. Ya. Orang gali orang ambil, dia tahu tu dia pakai duit lain, duit jiwa. Hari dia pakai bakau gitu. Macam-macam. Jadi maknanya tak dibenarkan kita membuat kapan-kapan yang berlebihan. Pakai biasa. Kemudian bermula sekurang-kurang kapan yang wajib, yang hak Allah Ta'ala, mana yang Tuhan nak tu, iaitulah sehelai kain yang menutupi. Mana dia pakai kain yang boleh tutup satu badan. Maka aurat laki-laki barang antara pusat dan lutut dia. Dan aurat perempuan jikalau sahaya dan khunsa sekalipun sekalian tubuh yang lain daripada muka dan dua tapak tangan hingga pergelangan dia. Atau aurat ketika di kapan. Dan taklah ada kapan itu tetal, ya, mana yang menegahkan dilihat warna kulit. Jangan pakai yang jarang nampak warna kulit tu tak boleh. Dia macam semayang juga lah, ya. Bayangan tu lain. Kadang dia pakai putih jauh nampak bayang kan, masa dia semayang tu untuk semayang sah. Tapi kalau untuk dia dengan lelaki datang fitnah tu tak boleh. Dia kena tutup segala unsur yang bawa pada fitnah dalam pemandangan, ya. Timbul masalah ini, kata kita perempuan dalam terkung dia kena pakai tutup aurat juga, ya. Kalau tak pakai tak sah semayang. Ni tak tahu mana kitab dia ambil tu. Sebab bila dah tutup dengan telekung, dah yakin bahawa tak nampak aurat, sah semayang tu, ya. Kalau di semayang pakai tangan pendek misalnya kan dalam semayang, tapi terkong di luar tutup habis semua, aurat dia tertutup, sah semayang, ya. Tuan. Tapi orang dulu lagi cermat. Kalau perempuan dulu yang tua-tua dulu, kain sarung terkong tu dijahit bawah. Dia mati ke tu, dia mati duduk macam dalam karung. Ya, dia tak tadi dia sujud pun dia tak risau, ya. Akhirnya orang perempuan balik dijahit bawah. Jadi dia sarung kain tu kan macam sarung dalam karung, kan? Dia kaki dia bergerak pun dia tak terbuka. Kadang-kadang dia tak perasan, dia buka gerak-gerak dia terbuka, nampak tumit kaki kan. Dia senang zap mati turun. Ya, welding tu. Balik kan suka dia welding tu. Kain tu pun habis senang kan, masuk je lah tu. Itu lebih yakin lah. Dan taklah ada kapan itu tetal, maknanya kain dia tetal rapat, jangan jarang, yang menegah daripada lihat warna kulit. Maka tiada memadai jika jarang yang kelihatan warna kulit nampak. Maka jika ada yang lainnya, ya, mana tak ada yang lain tu, tu lain. Ini sekarang ada yang lain dia pakai macam tu tak boleh. Dan tiada memadai pula dilomor dengan lumpur, ya, dilomor dengan lumpur je, tak boleh. Kalau semayang lain, semayang dia tak ada kain, tak ada apa, satu benda pun tak ada, maka dia semayang dia ambil lumpur, dia lomor, itu boleh. Tapi jangan jalan depan orang lagi ni. Ini apa toyol ke apa. Ni untuk dia dengan Tuhan. Dia aurat kalau kita dengan Tuhan lain. Kalau hamba saya kan, walaupun perempuan, aurat dia dan semayang pusat lutut dia. Tapi jangan pergi masjid macam tu, tak lari orang kan. Dia semayang dalam bilik je, ya, untuk dia menghadap. Itu kalau aurat hamba. Ada pun kalau dia keluar dengan ajnabi, dia kena tutup habis tu. Tiada memadai pula dilomor dengan lumpur jikalau ada yang lain. Syarat dia kalau ada lain jangan. Dan jikalau, ya, rumput sekalipun, makna tak boleh lumur dengan lumpur kalau ada rumput sekalipun, ya. Sebab Sayyidina Mus'ab bin Umair, setengah daripada dikapankan separuh di kaki dia dengan rumput, ya, dengan rumput izkhir. Bagi syahid dalam medan Uhud, ya. Mus'ab bin Umair ni anak jutawan, orang kaya besar Mekah, sehingga mengalirkan air mata. Rasulullah SAW mengingatkan keadaan dia sanggup meninggalkan kemewahan, berhijrah bersama baginda SAW di Madinatul Munawwarah. Sampai satu ketika pakaian dia pun dah bertampal-tampal, yang koyak tu ditampal-tampal. Dia bagus, Sayyidina Umar bukan ada 17 tampalan ketika dia menjawab jawatan Khalifah Perdana Menteri tadi. Kita elok tu, kalau baju kita koyak jangan suruh buang, suruh isi-isi tampal, kan? Cari selai dua tu baju tampal, kita pakai lah. Dia lebih mendidik kekhusyukan hati kita, ada tawaduk. Ini bersikit baling, ni balik buah baru semua, satu lemari baju dia. Ya, elok macam tu. Kalau koyak sikit suruh ditampal.
kan. Dua tiga tampal kita pakai, dia rasa lain sikit kan. Habis. Jadi makna bila wafat Sayyidina Mus'ab bin Umair, kezuhudan dia tu dahsyat betul. Sampai maknanya kain dia pakai tu kalau tutup kepala kaki nampak. Kalau tutup kaki kepala nampak. Akhir Rasulullah SAW suruh tutup kepala. Kaki dia di kapan tutup dengan rumput tadi, ya, rumput izil. Bagaimana kalau ada rumput, tak boleh lagi pakai lumpuh. Kecuali dah tak ada apa benda, barulah. Dan jika tiada daripada kain, maka wajib dikapankan dengan umpama kulit. Ya, kalau ada kulit ke apa ke daun ke besar kan, seperti tikar ke, balutlah. Zaman Jepun banyak kan. Orang kapan dengan apa? Kain. Dengan apa, tikar mengkuang kan. Bolut macam tu. Tak ada pakaian. Dan jika tiada diperoleh juga, maka dikapan dengan rumput. Dan jika tiada diperoleh, maka dilumur dengan lumpur. Tak ada satu benda pun, barulah ditutup dengan ambil lumpur tebal sikit, tepi kan. Dan tiada harus dikapankan dengan kain yang kena najis, yang tiada dimaafkan. Kalau kena najis, maka yang tadi maaf tak boleh basuh dulu. Serta ada kain suci yang lain daripada sutra. Jadi ketiga itu boleh dipakai. Ya. Mana tidak harus dikapankan dengan kain yang kena najis, yang tiada dimaaf. Dia ada dua tu. Satu najis dimaaf. Kalau sekadar darah sikit tu, tu najis tapi dimaaf. Tu tak apa, boleh bawa semayang dan kapan boleh pakai. Tapi kalau makna masih tak ada dah kain, semua najis saja, serta ada kain yang suci yang lain daripada sutra, ketika itu boleh pakai. Dia boleh balut dengan sutra. Sebab kain lain tak dan nak basuh, misalnya semua dah najis dengan darah penuh, misalnya kan peperangan ke. Maka kain sutra yang suci, dan seumpama didahulukan daripada kain yang kena najis. Ya, kalau ada kain kena najis dan kain sutra, maka didahulukan kain sutra. Sekiranya kain najis tak boleh nak dibasuh lah. Masa darurat ke perang misalnya. Kemudian tilik olehmu pada masalah yang lagi akan datang dengan segala syarat sah sembahyang itu hendaklah ada ia suci kapannya dan tempatnya, tempat diletak mayat. Ya, dan jika didapat menyucikan akan dia. Maka jika tiada dapat mantan dapat menyucikan, maka sah disemayangkan atasnya dan dimaafkan dengan dia. Habis itu. Kemudian masalah itu haram menutup akan jenazah dengan kain sutra dan tiap-tiap perkara yang dikasatkan perhiasan. Masalah itu wallahu a'lam.